Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan jawatan kuasa Surah At-Taqwa, seterusnya tetamu-tetamu Allah, muslimin dan muslimat, sama ada yang berada di alam zahir maupun alam batin, yang menonton kita di alam maya pada malam ni. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni program yang dirancangkan insya-Allah kita akan laksanakan dengan jayanya. Dan muslimat pun ramai, alhamdulillah. Saya ingat ada muslimat pun punya ada sebelah sana muslimat. Muslimin ramai, anak muda kurang. Mungkin sibuk kerja lagi, tak boleh kerja. Apapun tuan-tuan, tajuk yang diberikan sangat bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idolaku. Idola tu apa? Bahasa mudah ialah ikut aku, contohku, teladanku. Kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang kita boleh ikut atas dunia ni A sampai Z melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut mana? Semua sudut, semua aspek. Kalau tuan-tuan dan puan buka kitab Nabi ni, kita nak tengok fungsi apa dia. Apa peranan Nabi? Semua boleh sentuh. Peranan Nabi sebagai seorang pemimpin? Ya, kita boleh tengok Nabi seorang pemimpin yang ambil tahu tentang rakyat jelatanya, yang ambil tahu tentang kepimpinannya. Sebab itu Nabi SAW bila mana diadu-adukan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sebab orang Madinah, orang-orang Aus dengan Khazraj setelah pergi melakukan ibadah haji di kota Mekah, dan mereka berminat dengan dakwah Nabi SAW, dan mereka masuk Islam. Kemudian tahun depan datang lagi, masuk Islam lagi, makin ramai. Nabi hantar pula Mus'ab bin Umair sebagai duta. Nabi pergi ke Madinah, mengajar orang-orang Madinah, sampai akhirnya satu kampung, kemudian satu kampung, besok satu kampung, lusa satu kampung masuk Islam. Sehingga hampir keseluruhan dah masuk Islam, kecuali orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, dia agama mereka lah. Maka Nabi pun berhijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Nabi buat apa? Tengok, sebagai seorang pemimpin, Nabi tak fikir, Abu Bakar, malam ni kita nak tidur hotel mana? 5 bintang ke 4 bintang? Hello. Ada call isteri sebalik cepat. Sorry ya, gurau je. Ada Nabi tanya. Nabi tak tanya hotel mana, ada makan apa malam ni, sampai Madinah makan apa? Nasi Arab, mandi, kambing. Malam ni makan mana? Malam ni makan apa? Makan kat rumah masing-masing lah. Kita sampai, bukan kata sampai Madinah, dekat airport kalau dah bincang dah. Kita sampai ni Ustaz, Mutawil. Ustaz, kita makan apa? Nasi Arab dulu ke apa? Kebab. Ibadah tak buat apa lagi, dah fikir kebab, nasi Arab. Masya Allah. Iya. Kita Mutawil juga, kita tahulah. Nak makan apa? Nabi tak fikir nak makan apa, duduk kat mana, hotel apa, tak. Nabi sampai di kota Madinah, pertama Nabi mendirikan Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW yang ada di kota Madinah. Siapa-siapa sembahyang 2 rakaat di sana seumpama pahala mengerjakan umrah. Sebab itu orang kita pergi ziarah Masjid Quba dan mereka sembahyang. Tapi sekarang sedih sikitlah, ya, kita hanya naik bas tapi tidak boleh turun daripada bas ke Masjid Quba. Tengok dari jauh Masjid Quba. Sedangkan semayang di situ dapat pahala umrah. 2 kali semayang, 2 umrah. 3 kali semayang, 3 kali umrah. Sebab tu Nabi seorang pemimpin tak fikir hal-hal kepentingan diri dia lah. Dia fikir hal rakyat. Kita buat masjid. Kenapa buat masjid? Sebab nak menyatu padukan umat manusia. Nak buat kat mana? Masa tu belum ada dewan orang ramai.
Belum ada lagi apa ni apa lagi boleh pun tak ada, sekolah pun tak ada, bomba pun tak ada, kem askar pun tak ada. Nabi buat masjid dulu. Kemudian lepas tu Nabi bergerak ke dalam sikit, tuan-tuan, Nabi buat Masjidin Nabawi. Untuk apa? Untuk menyatu padukan umat manusia. Sebab apa? Sebab masa tu orang-orang muhajirin yang datang daripada Mekah belum lagi suai kenal ta'aruf dengan orang-orang Ansar daripada Madinah. Macam mana nak ta'aruf ni? Nabi buat masjid. Dan Nabi masjid, lepas tu orang Arab pun tengok Nabi buat binaan masjid tu satu-satu letak batu-bata. Maka orang muhajirin, orang Ansar pun tolong Nabi sama-sama buat batu-bata, buat lingkungan untuk didirikan masjid. Dah mula dah bersatu hati, dah mula dah kenal mengenal. Kemudian Nabi persaudarakan pula. Tengok, sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh gaduh-gaduh musuh-musuh. Pemimpin apa kita ajak orang bermusuh? Tak boleh, dia tak layak jadi pemimpin. Kalau dia mengapi-apikan api permusuhan di kalangan rakyat ataupun orang bawahan, orang macam ni tak sesuai jadi pemimpin. Tapi pemimpin sebenarnya adalah tuan-tuan, wah, ada bom. Masya Allah, takutnya. Orang yang layak jadi pemimpin, tuan-tuan, hak gaduh tu dia damaikan. Gitu. Gaduh, damai. Sebab itu Nabi persaudarakan Aus dengan Khazraj, perang berapa puluh tahun perang atas nama Ansar. Aus dengan Khazraj tu penduduk asal Madinah. Aus kabilah lain, Khazraj kabilah lain. Di satu padukan oleh Nabi namanya Ansar. Orang Muhajirin, orang Mekah dipanggil Muhajirin. Ansar di satu padukan dengan Muhajirin dinamakan umat Islam Madinah. Bila dah kuat macam tu, orang Yahudi takut. Dah satu padu dah. Orang Yahudi takut. Kenapa zaman kita orang bukan Islam tak takut? Sebab kita tidak bersatu padu. Kita bawa diri masing-masing. Ibarat macam satu lidi. Satu lidi ni tuan-tuan nak buat apa? Sebatang lidi satu tu. Lidi nak buat apa? Cocok sate lah. Kan? Cocok sate boleh lah. Kemudian ambil patahkan sikit, bubur kapas, kau kata telinga. Tapi kalau seberkas lidi, tuan-tuan, yang main. Kalau satu batang lidi, tuan-tuan, pukul kepala lalat, dia tak mati, dia geli. One more, dia kata. Satu lagi, geli. Best lah, satu lagi. Tapi kalau seberkas lidi, bukan kata kepala lalat terpecah, kepala manusia pun bingung. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita bersatu padu sesama umat Islam. Itulah Nabi idola sebagai seorang pemimpin. Mula-mula dia satu padukan umat manusia dulu. Sehingga orang bukan Islam, Yahudi dan Nasrani takut kepada umat Islam. Hebat. Tuan-tuan. Nabi sebagai idola dulu. Nabi sebagai apa lagi, tuan-tuan? Nabi sebagai hakim. Ya. Nabi lah tempat rujuk masa tu. Ada masalah, rujuk pada Nabi. Ada masalah, rujuk pada Nabi. Tapi Nabi hakim macam mana? Boleh dijual beli ke? Boleh disogok ke? Boleh dirasuah ke? Ada table money ke? Tak. Hakim yang adil, seadil-adilnya. Masya Allah. Satu hari, satu peristiwa, ada seorang wanita daripada kabilah Bani Makhzum. Bani Makhzum ni bangsawan lah. Bangsawan ni maknanya kabilah yang terkenal dengan kebangsawanannya, kabilah Kayangan. Lalu ada seorang wanita mereka ditangkap mencuri. Dan tangkap mencuri di Madinah. Masa tu Arab kabilah-kabilah lagi ya, ditangkap mencuri. Jadi mereka orang nak bawa kes ni ke muka pengadilan. Nak bawa kes ni kepada Nabi SAW. Dan mereka tahu dah, kalau kes mencuri ni confirm potong tangan. Sebab cukup nisabnya. Maknanya jumlah tu banyak. Kat masa tu dah ada hukuman ni. Nabi dah tetap dah. Quran dah tetap dah. Kalau nisabnya sekian-sekian, sudah boleh potong tangan. Kalau curi sebatang pen, tak boleh potong tangan. Sebab sebatang pen tak cukup nisab. Nanti kita belajar kemudian. Cerita bab wudu. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau mereka takut, jangan sampai kepada Nabi. Jangan dibawa kes ni ke atas. Lalu,
Mereka kata nak panggil siapa, mereka terfikir orang yang paling rapat dengan Nabi siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni tuan-tuan, dia anak kepada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini ialah anak angkat Nabi yang Nabi sayang. Jadi Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi yang Nabi sangat sayang. Walaupun dia bangsa Habsyah, orang negro, tapi Nabi sayang. Lalu tuan-tuan kena mati Allah, Usamah bin Zaid ni orang lugu bendul, orang jujur. Apakah sampaikan itu saja, tolong sampai Nabi supaya jangan Nabi ambil tindakanlah kepada seorang perempuan wanita kami, kabilah kami ni sebab dia mencuri, minta Nabi gugurkan kes. Boleh tak? Jadi dia pilih Usamah. Mudah-mudahan bila Usamah cakap macam tu, Nabi sayang kat Usamah, gugur kes. Usamah ni tuan-tuan, dia baik dengan Nabi macam tok dia sendirilah. Jadi tanpa ada prasangka, tanpa ada curiga, prejudis, pergilah jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi ada wakil daripada Bani Makhzum, dia minta tolong saya tolong sampai kepada Nabi SAW supaya jangan kenakan apa-apa tindakan kepada wanita yang mencuri di kalangan Bani Makhzum. Merah pada muka Nabi SAW. Maknanya apa dia? Nabi marah. Merah pada tu kata Nabi marah. Sahabat-sahabat tahu tak kalau Nabi berubah muka jadi merah, Nabi tengah marah. Lalu semua dah diam, senyaplah. Nabi dah marah. Lalu Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Qad halaka man kana qablakum. Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu. Idza kana saraqa fihi musyarif taraku. Bila mana ada di kalangan orang-orang bangsawan, orang-orang kayangan mencuri, kamu biarkan. Kamu tidak ambil tindakan. Kamu gugurkan kes. Wa idza saraka fihi mudha'if aqamu alaihi al-had. Tetapi bila mana orang-orang dhaif, orang-orang lemah, fakir miskin mencuri, cepat-cepat kamu ambil tindakan ke atasnya. Wa aimullah, demi Allah, kata Nabi, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya anak perempuanku Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku tidak akan teragak-agak untuk potong tangan dia. Seorang manusia yang sangat adil. Fatimah Nabi sayang, anak perempuan dia. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Adilnya Nabi SAW. Barulah sahabat dia. Itulah hakim, seadil-adil hakim. Tak pandang apa. Kalau akhir zaman saya tak tahu tuan-tuan, tak boleh dibeli ke apa. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan, tapi zaman Nabi tidak boleh dibeli. Ya adil, seadil-adil. Apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan tengok idola apa lagi? Tuan-tuan, Nabi sebagai seorang bapa. Masya Allah tuan-tuan. Walaupun kita tak nampak macam mana Nabi, ada cerita kisah Nabi dengan Fatimah, Nabi dengan Ruqayyah, Nabi dengan Ummi Kalthum, kita tak banyak diwawarkan cerita yang semasa di kota Mekah. Tapi kata sahabat-sahabat ahli sirah, ahli sirah ni ialah ulama-ulama sirah, kata kalau nak tengok bagaimana sopan santunnya, santunan Nabi kepada anak-anaknya, tengoklah macam mana Nabi layan cucu-cucu dia. Macam itulah Nabi layan anak-anak dia. Sebab tu anak-anak Nabi sayang kat Nabi. Tuan-tuan dirahmati Allah. Macam mana ya? Tengok Nabi SAW semayang berjemaah macam tadilah. Tiba-tiba rakaat terakhir tu, sujud tu tuan-tuan, sujud terakhir tu, cucu dia datang, Hasan dan Husain. Masa tu budak-budak dia, kanak-kanak, mendapat kakian macam tu. Jadi main dekatkan Nabi. Lepas tu mereka tunggang atas belakang Nabi. Nabi tengah sujud. Masya Allah. Lalu mereka buat tunggangan lah. Nabi diam, sujudnya lama. Sehinggalah ada seorang sahabat dia cerita,
Dia kata, aku pun angkatlah kepala nak tengok apa berlaku. Dia tengok, angkat sikit je tengok. Allah, letak balik. Cucu naik atas belakang, buat kuda. Nabi sebaik-baik tunggangan, Hasan dan Husain sebaik-baik penunggang. Dia tunggang apa? Tunggang atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Habis mayam, sahabat-sahabat yang lain tak tahu cerita tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami masa sujud kami terfikir kenapa sujud lama sangat? Kami ingat apa-apa musibah sedang berlaku pada Tuhan. Maka kata Rasulullah, bukan, tidak ada apa musibah, melainkan masa sujud tu cucuku 2 orang naik atas belakang tu buat kuda. Jadi aku biarkan mereka bermain sampai puas, sebab aku takut kalau aku bangun mereka jatuh. Masya Allah, sayangnya kepada cucu dia. Kata ahli sirah, macam tu lah Nabi sayang kepada anak dia. Pernah buat macam tu tuan, cucu naik atas belakang, anak naik atas belakang. Oh, tak pelanting anak tu. Oh, sampai kenapa budak tu? Allah, ada bapak macam tu ni? Tak ada kan? Tak ada. Ni part lain ni, jemaah surah At-Tikwi. Kat atas kuah, At-Tikwi. Take-away. Satu hari Nabi dukung cucunya Hasan dan Husain. Dukung. Nabi cium. Datang seorang lelaki. Ya Rasulullah, Tuan pun cium budak-budak juga ke? Saya ada 10 orang anak ya Rasulullah, seorang pun saya tak pernah cium. Kasar lah ni. 10 orang anak, seorang pun saya tak pernah cium ya Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata, tidak dicabut rasa kasih sayang daripada hati seseorang manusia, melainkan dia seorang yang celaka. Siapa tidak sayang kepada orang lain, dia tidak akan disayangi, kata Nabi. Tandanya sayang, kalau budak-budak kita cium. Sayangnya Nabi kepada ahli keluarganya yang muda-muda, cium. Lepas tu Nabi tak nak kumat siapa-siapa tidak menyayangi budak-budak ataupun remaja. Nabi kata apa? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan kalangan umatku. Laisa minni, bukan kalangan umatku, orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi kanak-kanak yang kecil. Sayanglah anak-anak kita. Saya sedih kadang-kadang baca surat khabar anak didera sampai mati oleh ibu dan ayah. Anak didera sampai mati oleh ibu bersama dengan teman laki-lakinya. Anak didera sampai mati oleh seorang bapa bersama dengan teman wanitanya. Apa dah jadi? Dera sampai mati. Dengan putus rokoknya banyak kat badan, bekas-bekas putus rokok, bekas-bekas kena tibai, bekas-bekas kena tumbuk. Dia punya tulang rusuk patah, mati. Allahu Akbar, kesian. Nabi kata apa? Tidak dicabut perasaan kasih sayang daripada seorang manusia, melainkan dia seorang celaka, kata Nabi. Kalau berlaku macam tu, orang celaka. Si Nabi dengan keluarganya. Nabi dengan isteri. Ada isteri dah? Ke bujang belaka ni? Nabi dengan isteri macam mana? Tuan-tuan dan rahmati Allah, idolaku. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita tengok macam mana rumah tangga Rasulullah, subhanallah, harmoninya. Walaupun ada lah, ibarat kata peramli sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri, adalah sikit-sikit. Tapi boleh dikawal. Jangan lebih-lebih. Cemburu boleh, tapi jangan lebih-lebih. Marah-marah boleh, tapi jangan lebih-lebih. Garam tuan-tuan bagus, tapi kalau lebih tak bagus. Gula sedap, kalau lebih gula tak bagus. Pedas okey, kalau pedas sangat tak bagus. Tuan-tuan kan? Minyak bolehlah bersikit-sikit, kalau lebih sangat minyak tak bagus. Itu sunnah Allah macam tu. Lebih-lebih tak bagus, berlebih-lebihan. Jadi Nabi SAW dengan isteri macam mana? Tuan-tuan, sahabat-sahabat merekodkan banyak hadis-hadis Nabi SAW. Nabi, pemimpin, hakim, tu imam, apa lagi? Sibuk lah. Kalau balik rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi balik rumah, Nabi akan bantu kerja rumah isteri dia. Aisyah kata apa? Rasulullah kalau balik rumah, dia akan cari di mana isterinya berada. Kalau isteri kat dapur, dia akan bantu isterinya kat dapur. Sehinggalah kedengaran azan, Nabi keluar pergi sembahyang. Sebab rumah Nabi dengan masjid itu tepek. Rumah Nabi dengan masjid itu dinding je pemisah. Tirai. Tu je. Dengar azan, Nabi pun tinggalkan Aisyah pergi ke masjid.
Tapi Nabi buat apa masuk rumah? Nabi tak tengok, ambil remote tengok TV, bola ke tak. Suka orang perempuan. Orang perempuan tengok drama, TV, The Hotel. Ada juga macam tu. Tak. Nabi tanya Nabi ni, walaupun sibuk-sibuk, ada masa kat rumah bantu. Sehingga kan kata Aisyah radhiyallahu anha dan isteri-isteri yang lain, dia kata apa? Nabi SAW ni seorang suami tidak menyusah dan tidak membebankan isteri dia. Kenapa? Nabi kalau bajunya koyak, jahit sendiri. Saya tanya tuan-tuan ni yang datang sini, baju ni macam cantik ya. Siapa yang? Tengok. Allah. Saya tuan-tuan, saya dah ajar lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Gosok sendiri. Saya suka. Sekali gosok 20 pasang. Seluar, hanger, pengebit tu, baju. Letak. Letak. Lepas tu gosok pula seluar, letak kat hanger tu, kepit, kemudian gosok baju pula. Tak. Senang. Untuk seminggu terus. Duduk gosok baju. Masya Allah. Senang. Mudah je. Kalau kita fikir itu kerja orang perempuan, sampai bila-bila kita takkan buat. Siapa isteri kita? Ya, tak apa. Awak uruskan anak-anak, awak uruskan dapur, masak yang sedap-sedap. Yang ni saya punya peribadi saya, baju saya ayah sendiri. Basuh sendiri. Ya, basuh sendiri. Saya tak campur. Ini anak-anak punya, ni saya punya. Jahit sendiri. Tuan-tuan, jahit sendiri. Hari tu masa COVID itu kan, pandemik COVID-19 kan, lebih kurang 2 tahun kita dekat rumah kan. Tuan-tuan, berisi saya. Bila masuk pakai seluar kan, dia tercabut dia punya kancing dia. Patah tu tercabut. Allah, ruak aku besar. Habis tu macam mana? Ambil jarum, ambil benang, jahit semula. Dia punya bukan payah. Senang je. Allahu Akbar. Senang ke payah? Ini kata Rasulullah idolaku. Okey, tuan-tuan nak air. Tengok Nabi SAW. Nabi kalau nak minum air, dia tak perlu. Aisyah, dia tarik satu, kurang manis. Lepas dia bawa, dia tengok, Aisyah, air suam, segelas. Oh, macam kedai mamak je buat. Besok, ataupun tengah malam, Aisyah, kopi hitam, pekat, melekat, likat, kurang manis. Dah. Isteri nak buat, silakan. Tapi kalau boleh buat sendiri, Nabi afdal. Nabi SAW, kalau Nabi nak minum, kata Aisyah, Nabi keluar pergi perah sendiri susu kambing. Perah, lagi payah. Lagi payah tuan-tuan. Perah kambing, susu kambing tu, tadah dengan gelas perah. Lagi payah. Kita mudah, 3 in 1. Tongkat Ali, semua dah siap dah. Bukan saya masukkan tongkat dengan Ali. Siap dah 3 in 1, tongkat Ali, minum je lah. Bismillah. Mudah. Hak payah tu, serahkan dia buat lah. Tom yam ke apa ke. Kan? Hak mudah-mudah buat. Masya Allah tuan-tuan. Sehingga diceritakan oleh Aisyah, Nabi, kalau sandal, selipar dia koyak, Nabi jahit sendiri. Allahu Akbar. Nabi tak pernah menyusahkan isteri-isteri dia. Nabi ramai isteri, tapi Nabi tak pernah menyusahkan isteri-isteri dia. Aisyah, ada makanan tak pagi ni? Tak ada ya Rasulullah. Ada air je. Tak apa, saya puasa. Mudah kan hidup Nabi kan? Saya puasa, tak apa. Allah. Kata ada makanan nak puasa. Apa Nabi panggil ke Aisyah? Umairah. Wahai si pipi merah jambu, Humairah. Sebab Aisyah tu dia putih, dia merah jambu. Pipi dia tu gitulah. Sukalah Aisyah. Panggil apa? Blushing apa? Bahasa orang putih tu. Sukalah Aisyah, suka dia. Dia lagi panggil Humairah. Betul, Aisyah al-Humairah. Aisyah si pipi merah jambu. Ada satu lagu tuan-tuan. Aisyah si pipi merah jambu. Subhanallah. Orang buat lagu sekarang ni. Tuan-tuan panggil isteri tuan-tuan panggil apa? Jambu. Datang si kita kedai nak tengok jambu Ustaz. Tidak ada si pipi merah jambu, tak ada. Jambu je.
Tembam, bagi tembam. Ya Allah. Makmuk ada, makmuk. Ini satu pertama dah meninggal dah. Dia orang Jawa tu kan. Makmuk. Ustaz tahu tak kenapa dia tanya saya? Kenapa orang tu panggil isteri dia makmuk? Tak tahu Ustaz. Tengoklah Ustaz, dia kata. Kalau isterinya duduk muka pintu, penuh pintu tu. Isteri dia seorang je, penuh. Makmuk panggil. Isteri panggil suami, Doraemon. Panggil yang tak bagus lah, gelam-gelam. Anak pun fikir apa benda lah, macam kartun lah pergi kita ni. Ya? Tengok Nabi panggil, subhanallah, Masya Allah. So, anda yang panggil saya pada malam ni, so ceritakan Rasulullah idola aku, terpaksa terima lah, telan je lah. Aku tak jauh dengan Nabi sebenarnya aku. Ya Allah, Nabi macam tu. Nabi tu pemimpin dunia, pemimpin negara, tuan-tuan. Disegani oleh kawan dan lawan, tapi dalam rumah tangga subhanallah jaga sungguh. Aisyah nak panjat unta ataupun kuda. Tuan-tuan, tinggi. Orang panggil orang perempuan tinggi. Tuan-tuan naik kuda, kuda tak turun. Dia tak duduk kuda ni. Dia berdiri juga. Ataupun unta dia turun, dia tinggi, dia turun. Walaupun dia turun, tetap kena berdiri je. Kita kena panjat macam mana pun. Saya pergi ke Jabal Arafah, kan kita ada unta-unta dulu kan. Sekarang tak ada dah. Dulu unta banyak itu, jadi kena bayar lah. Bayar naik unta, lepas tu gambar pula, dia ambil gambar dia. Gambar RM5. Sampai sekarang ada lagi gambar tu simpan. Naik unta dengan mak saya pun semua naik unta. Naik unta tu tuan-tuan, dia letak tangga pada unta tu dah duduk dah. Saya laki-laki nak naik ni, dia letak tangga. Saya panjat naik tangga tu, bawa naik atas unta tu. Tingginya unta. Kuda lagi lah. Tapi orang perempuan, isteri Nabi nak naik macam mana? Isteri Nabi ni. Takkan nak suruh tuan unta ataupun tuan kuda tu pegang. Tak boleh. Ini Ummul Mukminin, ibu segala orang mukmin. Nabi tunjukkan teladan. Nabi duduk depan Aisyah sebelah kuda ataupun unta. Kemudian dia suruh Aisyah pijak atas peha dia. Duduk. Macam orang nak bagi cincin lah ya. Gitu. Duduk. Nabi duduk sekejap. Angkat sikit paha dia. Aisyah pijak atas paha Nabi. Buat tangga. Baru Nabi angkat Aisyah. Tak takut dia. Nampak tak? Nampak ke ni? Saya tak tunjuk contoh ni. Sebab tak ada kuda dengan orang. Ya, perempuan. Tuan-tuan tak buat kan? Tak buat kan? Sebab tuan-tuan tak ada kuda. Tak ada unta, sebab tu tuan-tuan tak buat. Tapi tuan-tuan ada motosikal. Tuan-tuan, punyalah kita ni, ya Allah, pongoh. Isteri baru nak kat kaki, vung dah. Bah. Suami pekak badak. Dia ringan belakang. Tak ada orang ke? U-turn balik. Sampai tahap tu sekarang. Masya Allah. Mana sunnah Rasulullah SAW tu? Pastikan keselamatan isteri dulu. Masya Allah. Pakai helmet. Pegang bangkok, pegang. Masya Allah. Boleh romantik hidup. Tak apa. Tu kita boleh buat. Tak masalah. Lepas tu saya ni, tuan-tuan, yang ni saya tak buat. Sebab saya tak kerti naik motor. Tak romantik. Walaupun isteri suruh beli motor, saya kata tak ada racing, tak kerti naik motor, takut jatuh. Dua-dua masuk hospital lagi. Tak pasal-pasal. Dia nak romantik dengan saya. Tak boleh. Tak apalah, lepas ni kena basikal gitu, insya-Allah ya. Ini contoh Nabi dengan isteri. Nabi tak pernah bebankan isteri je. Sikit lagi kata. Lepas tu saya berhenti lah. Sebab katanya kena makan kari kambing dulu. Lepas 10 kari kambing sampai. Makruh makan kalau sejuk. Buat saya ada online pukul 9 malam ni. Online. Ceramah online pula. Allah. Ajak orang, permintaan orang. Nabi dengan siapa lagi tuan-tuan? Nabi sebagai tu imam, idola. Ini imam-imam kena faham ya. Jangan main sembahyang je. Nabi SAW sebelum Nabi sembahyang, Nabi kena tengok dulu. Sunat bagi imam tengok belakang dulu. Tengok. Ramai siapa? Ramai orang tua. Orang tua baca surah pendek-pendek lah. Ramai orang muda. Gagah, kuat-kuat. Up sikit. Up sikit, panjangkan sikit surah. Ramai kanak-kanak, pendek-pendeklah surah. Ramai wanita, pendek-pendek surah. Sebab Nabi tahu,
Ini orang lemah, ini budak-budak. Budak-budak tuan-tuan, dia bertahan beberapa minit je. Lepas tu, dia akan main. Kalau kita hayun surah Al-Kahfi, 110 ayat, tengok tuan-tuan dia main apa? Tarzan semua tu. Ultraman, Spiderman, semua bergayu-gayu lah. Kita mula marah. Woi, anak siapa ni? Padahal, kita yang tak ikut sunnah Nabi. Waktu Nabi SAW sedang semayang, ketika semayang Nabi kata apa? Nabi kata, masa tu aku teringin nak baca surah panjang-panjang, nak panjangkan sikit semayang tu. Tapi bila aku semayang, aku dengar suara bayi menangis di belakang. Jadi aku pun pendekkan semayang aku, itu baca surah yang pendek, sebab aku tahu perasaan seorang ibu yang cemas dengan tangisan baby dia. Masya Allah. Nabi semayang jadi imam pun fikir makmum kat belakang. Tahap tu. Mana Nabi semayang tidak membebankan makmum kat belakang. Baca surah panjang-panjang, ikut tengok siapa makmum kat belakang kita. Yalah Rasulullah SAW. Nabi sebagai apa? Nabi sebagai seorang sahabat. Masya Allah tuan-tuan. Kita tengok Nabi sebagai seorang kawan, sebagai seorang sahabat. Nabi kalau jumpa siapa-siapa, sahabat dia, Assalamualaikum. Dia yang mula-mula bagi salam. Jumpa ni, Assalamualaikum. Sahabat yang jawab salam. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Masya Allah. Terus praktik. Hebat orang ni. Satu hari ada dua orang sahabat. Dia kata tak boleh jadi ni. Asyik kita yang bagi salam kat Nabi, asyik Nabi bagi salam kat kita, biar kita pula bagi salam kat Nabi. Baik. Jom, kita kena plan ni. Ya. Sekarang ni kita tahu dah Nabi akan lalu ke mana. Okey, nampak tak batu tu? Okey, kita menyurup kat batu besar tu. Bila Nabi nak lalu saja, kita bangkit bagi salam kat Nabi. Okey, set. Dah tak menyurup Nyurup, dah tahu. Ini profil Nabi ni. Nabi lalu je, dia bangun tuan-tuan, hulur kepala. Nabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tengok doa Nabi tu, Assalamualaikum, sejahtera, selamat ke atas kamu. Semua sahabat selamat. Sebab Nabi bagi selamat ke atas kamu, doa. Bagi salam tu doa. Kita tak tuan-tuan, kadang-kadang kita orang bagi salam dulu. Tengok muka, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tu. Allahu Akbar. Nabi dengan sahabat dia. Tengok tuan-tuan dalam hati Allah. Banyak cerita ni. Cerita banyak, panjang. Kalau sampai syat memang tak cukup masa. Tak apa, saya akan pendekkan sikit tuan-tuan. Nabi SAW dengan para sahabatnya. Nabi ni sangat sayang kat sahabat dia. Satu hari ada seorang sahabat tu kata, ya Rasulullah, malam ni saya nak jemput tuan datang rumah saya lah. Ada sedikit kenduri. Jangan panggil ramai. Tak panggil ramai, semua panggil sikit. Okey. Dia pun beredar. Bila beredar, Nabi kata, malam ni ramai-ramai datang ya rumah dia makan kenduri. Masuk. Sebelah seekor kambing dia. Ramai datang. Ramai sahabat datang. Berapa ratus orang tak tahulah tuan-tuan. Lalu dia dah, ya Rasulullah, saya seekor kambing sesembelih Rasulullah. Tak cukup untuk bagi makan kat ramai orang ni. Tak apa, kata Nabi. Tak apa. Nanti masakan dah siap, aku turun hidangkan. Jangan kamu hidang. Kamu tidak boleh buka periuk tu. Biar manakan aku seorang je akan buka periuk. Aku akan hidangkan. Tuan-tuan dan rahmatullah, dia sebenarnya seekor kambing je. Tapi satu grup masuk, satu grup masuk, satu grup masuk, makan keluar. Tuan-tuan, sampailah last kali dia makan, dia balik rumah. Nabi pun beritahu dia, saya dah makan, saya balik rumah juga. Sahabat tadi tuan-tuan, dia buka periuk dia macam tak terusik kambing tadi. Macam nampak tak? Macam tak. Tapi Nabi macam tu. Nabi kalau suka makan, dia suka ramai-ramai. Kita kalau makan seorang-seorang. Jangan ajak kawan. Makan banyak. Habis duit kita. Betul tak? Ada orang macam tu. Dia makan kat kedai seorang-seorang, ngadak dinding. Ngadak dinding tak tengok orang, nanti kena bayar.
Ada macam tu, kedekut bin Bakhir bin Ta'i Masin. Allahu Akbar. Ni perangai Nabi dengan sahabat-sahabat dia. Dia suka belanja lah. Macam tu belanja sahabat makan, tak apalah. Tengok tak terusik kambing tu. Masya Allah, apa dia buat tak tahulah. Rasulullah doa dia makbul. Kawan tu dah marah, cemah. Ya Allah, orang ramai datang ni. Ya Allah, cukup ke seekor kambing? Orang Arab seekor kambing seorangnya. Ya, orang Arab ni seekor kambing. Nak jamu Nabi. Dia nak jamu Nabi je. Nabi panggil kau sahabat-sahabat yang lain. Itulah sifat seorang sahabat yang baik. Dia panggil ramai-ramai, dia pula bantu yang dia pula. Kalau kita boleh bantulah dengan cara tadi. Kalau kita ada keajaiban macam Nabi tu, okey lah. Kalau tidak ada keajaiban, jangan panggil ramai orang. Urusan kawan pula. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada soalan jawab? Tak ada soalan jawab kan? Soalan jawab panjang pula. Nabi sebagai apa, tuan-tuan dirahmati Allah? Nabi seorang yang peniaga. Tuan-tuan peniaga ni kan, makcik-cik peniaga kan? Apa balik, apa tak balik-balik. Nasi lemak. Nabi kalau peniaga, jujur dan amanah. Nabi peniaga. Nabi peniaga. Sebab itu, disebut Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia tanya Maisarah. Maisarah laki-laki ke perempuan musliman? Laki-laki bijak. Ada tempat lain surah At-Tikwi dia jawab perempuan. Sebab ada Maisarah kan. Laki-laki Maisarah ni kat zaman Nabi tu laki-laki. Teman Nabi berniaga Maisarah ni. Dia ceritakan Khadijah. Bila dia tanya macam mana perniagaan kita? Perniagaan kita maju puan. Laris. Macam mana dia laris? Yalah Muhammad dia bercakap jujur. Dan dia pandai, ada daya tarikat. Dia bercakap dengan orang, akhirnya orang beli. Masya Allah. Nabi ajar kita, kalau barang ni ada cacat, kena beritahu. Ini ada cacat. Cerita dulu. Oh, ada cacat, tak apa, saya nak cacat ni. Iya tuan-tuan, ada orang pergi kedai mama. Mama, ini kari semalam kari ni. Oh, ini hari ni punya. Mana boleh semalam? Saya nak semalam. Ini semalam punya lah. Tiba-tiba dia berubah. Ini semalam punya lah. Dan menipu kan? Bukan kedai mamak sini, ni mamak lain tu. Ada menipu macam tu. Tak boleh, tak berkat. Tak berkat. Sebab itulah meniaga ni tuan-tuan dan puan-puan Allah. Dalam perniagaan, kena ingat, duit hasil perniagaan kita tu kita gunakan untuk makan minum, kita gunakan untuk ibadat, beli jubah, beli pakaian, beli kain telekung. Duit apa tu? Kalau duitnya halal 100%, Allah Ta'ala akan terima ibadah kita dengan pakaian tadi, dengan makanan tadi. Tapi kalau campur ada dengan duit menipu dalam perniagaan, Allah tak terima ibadah kita. Nabi sebut dah, kalau pakaian tu harga 10 dirham, 1 dirham je haram. Nipu. 9 dirham tu betul, halal. Kita pakai untuk sembahyang, Allah tak terima sembahyang. Tak terima sembahyang kita. Sebab ada 1 dirham duit yang haram. So Nabi seorang peniaga yang jujur, yang amanah. Jadi tuan-tuan mati Allah, kalau tak sempat saya nak sentuh semua, itulah dia sempat saya sentuh pada malam ni. Rasulullah sebagai apa. Jadi ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selebihnya tuan-tuan bacalah sendiri atau bertanyalah kepada ustaz-ustaz lain ataupun dalam kuliah-kuliah maghrib. Nabi sebagai apa? Panglima tentera ke? Nabi sebagai seorang jiran ke? Nabi sebagai seorang mertua ke? Nabi sebagai seorang menantu ke? Banyak lagi tuan-tuan ceritanya. Tapi cukuplah untuk malam ini. Nanti kalau nak juga kita sambung pada kuliah yang akan datang. Sebab saya tahu dah suara ni. Boleh datang lain kali insya-Allah ya. Apapun, terima kasih yang menonton di alam maya, di alam zahir pada malam ni. Mudah-mudahan anda diberkati, keluarga anda juga insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.